Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ter-remove Mirza ke? Mirza boleh masuk lagi tak? Oh, dah join. Okay. Saya takut saya ter-remove dia. Okay. So, kita ada lebih kurang 11 orang. Okay. Now, tak apa. Saya proceed je. Tapi yang ni adalah nak buat ulang kaji sikit je sebelum saya masuk topik baru. Macam biasalah, habis satu bab kita buat quiz. Habis satu bab kita buat quiz. Tapi soalan tak sempat. Saya belum sempat buat lagi. So, insyaAllah kot petang nanti saya buat. Okay. Now, sebelum tu kita refresh je sikit sebelum saya masuk bab 4. Now, soalan ni tau, Rajah 1. Okay, ini adalah kita masih lagi dalam bab 3. Bab 3 ni sebenarnya tak susah. Bab 3 adalah nutrisi dalam tumbuhan. Now, soalan 5. Hari semalam saya dah discuss dengan budak 5 UPSI. So, hari ni kita sambung pula lah soalan yang saya tak sempat buat semalam. Rajah 1 menunjukkan tumbuhan berbunga. Antara berikut yang manakah sebahagian daripada sistem pucuk? Daripada gambar ni yang manakah sebahagian daripada sistem pucuk? Okey, korang tengok. Jawapan dia adalah sama ada. Okey, saya tulis sini. Ini adalah daun. Ini adalah batang. Ini batang. Ini adalah pangkal akar. Pangkal akar. Ini adalah rambut akar. Rambut akar. So, awak tengok daripada atas ni, PQRS, yang manakah satu daripada sistem pucuk? Okay, kita nak bagi siapa jawab ni? Saya teringin nak dengar suara siapa ya? Nurain Najiha? Najiha? Ni soalan senang je. Sistem pucuk. Okay, apakah jawapan untuk soalan nombor 5 ni? Sistem pucuk yang mana satu? PQ ke cik? Yes, pandai pun. Jawapannya adalah P dan Q. So, jawapannya PQ, jawapannya adalah A. Nah, tengok kejap Now, antara yang berikut yang manakah bukan fungsi akar? Pembiakan vegetatif, okay. Pembinaan makanan. Makanan ni adalah fotosintesis tau. Sintesis, penyerapan air dan mineral dan penambat tumbuhan ke tanah dan menyokongnya. Okay, so Najihan, nak siapa jawab untuk soalan ni? Awak teringin nak dengar suara siapa? Awak teringin nak dengar suara siapa? Arina. Siapa? Arina. Ha? Arina. Arina ada tak? Yes ada. Arina. Yes. Okay. Nombor 6 tu apakah jawapannya? B ke? Jawapannya yang bukan tau. Yang bukan. Kalau yang ni pembinaan makanan untuk kegunaan tumbuhan, yang ni kan, yang ni betul. Kenapa tau? Sebab dalam fotosintesis dia perlukan H2O. So yang ni betul. Vegetatif tu apa cikgu? Vegetatif tu pembiakan Essex. Ingat tak yang pembiakan Essex yang kalau macam rumput dia tak melibatkan gamet. Akar macam contohnya macam ni tahu tak, macam pokok strawberry yang akar tampang tu, and then kita ada rumput. Yang itulah maksudnya akar ni, kita ambil akar dia, akar tu boleh tumbuh anak yang baru. Itu yang kita panggil dia sebagai pembiakan vegetatif. So betul ke tak akar ni terlibat dalam pembiakan vegetatif? Dia berfungsi. Betul tak? Kita pakai akar je kita boleh kita boleh dapat tumbuhan yang baru. Betul tak? Macam ni, korang ambil rumput. Rumput tu ambil akar je tau. Lepas tu korang tanam akar rumput tu. Boleh tumbuh tak rumput baru? Tak. Boleh. Boleh. Okey. Tak. Okey. Tak. Nanti korang ada rumah, korang teringin nak tanam rumput. Korang tahulah, pembiakan vegetatif ni biasa dia pakai akar dia tau. And then dia pakai akar, and then dia, senang kata pembiakan vegetatif ni adalah satu pembiakan yang kita tak payah pakai, dia tak ada jantan betina. So, pakai akar saja. Pembiakan vegetatif yang paling famous adalah macam paling biasa awak dengar adalah batang, keratan batang. Keratan batang ni biasanya macam ubi kayu. Okay, kita cocok dia boleh tumbuh baru. Tapi pembiakan vegetatif selain daripada tu pakai akar boleh. So, ambil akar and then kita tanam kat tanah, dia akan tumbuh yang baru. So, basically pembiakan vegetatif ni betul. Dan bersaing dengan tanaman lain, betul. Sebab kenapa dia boleh bersaing dengan tanaman lain? Saya ambil satu contoh lalang.
Lalang ataupun rumput, dia adalah satu spesies yang boleh tahan, yang boleh hidup dalam keadaan yang kekurangan ni tau. Kekurangan nutrien atau kekurangan air. Contoh paling senang rumput dekat sekolah awak. Rumput kat sekolah awak tu kalau awak perasan, kalau dia panas terik, dia kuning. Tapi bila hujan, dia boleh hijau balik. So senang kata dia tu adalah satu yang tahan. Dan satu lagi dia boleh bersaing dengan tanaman lain. Biasanya boleh bersaing dengan tanaman lain ni adalah spesies yang tahan terhadap persekitaran yang orang kata persekitaran yang ekstrim, kurang air. So satu betul, A betul, B betul. So tinggal C dengan D. C dengan D. C. Yang bukan fungsinya. Yang D, bukan D. Jawapannya adalah D. Yang ni betul. Penambat dia tak adalah tambat. Dia bukannya ikat ke mana-mana tak. Penambat ni macam tu tak suluh paut. Suluh paut kita kata dia menambat lah. Dia boleh tambat. Tapi ni tak. Okay. Now, last sekali. Okay, sekejap. Oh, ni. Arina, kejap Arina simpan dulu lah hati. Okay. Antara yang berikut yang manakah merupakan adaptasi. Ini adalah struktur luar akar. Adaptasi. Yang kita ada akar, epidermis, tu semua kan. Adaptasi nak memastikan akar ni boleh menyerap air dengan banyak. Pertama, diameternya adalah kecil. Berdiameter kecil, panjang dan kuantitinya adalah banyak. Okey. Kemudian, kemudian mempunyai cuticle. Cuticle ni adalah satu bahan yang kalis air. Cuticle adalah satu bahan yang tak terlap air. Rambut akar mempunyai dinding yang nipis and then mempunyai vacuole yang besar. So kita nak tengok dekat sini statement ni betul ke salah. Okay, so Arina teringin nak dengar suara siapa Arina? Shooting. Shooting. C. Jawapannya adalah C. Ya, betul. Yang nombor ni salah tau. Sebabnya dia tak boleh ada cuticle. Kalau ada cuticle, dia tak boleh serap air. Okay. So cuticle ni kita boleh jumpa kat mana? Biasanya cuticle awak boleh jumpa kat daun je. Daun ni biasa ada cuticle. Tapi kalau dekat akar, normally dia tak ada cuticle. Okay. Yang ini lah saya ambil ni. Okay. Pernyataan berikut, ciri-ciri nutrisi tumbuhan. Nutrisi tumbuhan kita ada 3. Kita ada carnivore. Kita ada epiphyte. Dan satu lagi kita ada parasit. So hari tu kita ingat yang ada perumah antara 3 ni, ini ada pakai perumah, ini ada pakai perumah. Okay, now menyerap air dan mineral daripada perumah. Banyak spesies yang punya akar yang berfungsi sebagai hostoria, boleh menyerap nutrien daripada perumah dan perumah tu akhirnya boleh mati. Okay, so Shooting, awak teringin nak dengar suara siapa? Ellie. Ellie, teka. Ni tumbuhan yang mana satu, Ellie? Dia jenis apa? Carnivore ke, epiphyte ke, parasit? Parasit. Mana satu antara bawah tu adalah parasit? Perangkap lalat Venus. Are you sure? Perangkap lalat Venus ni, ini adalah periuk kera tau. Ui, dia punya, ya Allah, dia melayukan begitu. Ini sebenarnya periuk kera tau. Periuk kera. So periuk kera ni awak tahu tak periuk kera ni? Periuk kera. Tapi betul lah periuk kera. Oh, dia ada 2 lah. Dia memanglah betul dia punya translation dia. Periuk kera bukan parasit. Periuk kera, lalat Venus ni apa lalat Venus ni? Dalam buku teks ada. Buku surat 69. Carnivore. Yes, ini adalah carnivore. Ni K, carnivore. Oh, dia lain Lain. Dia kata, statement dia macam ni tau Ellie. Dia kata kat sini, dia adalah, kita tumbuhan nutrisi ada 3 jenis tau. Kita ada carnivore, kita ada epiphyte, kita ada parasit. Now, keyword dia kat sini, dia pakai perumah. Bila pakai perumah, carnivore ni dah out tau. Sebab yang memerlukan perumah ada 2 je. Sama ada epiphyte ataupun parasit. So jawapan awak ada 2 je, sama ada epiphyte dengan parasit. Tetapi keyword dekat sini dia boleh menyebabkan perumah tu mati. So itu lebih sesuai pada siapa? Periuk kera. Ya, dia lebih sesuai kepada periuk kera. Tapi masalah sini tak ada periuk kera. So jawapan sini adalah? Dekat D tu ada periuk kera. Periuk kera. Lah. So jawapannya, kejap. Bukan. Kenapa saya dah confuse ni? Saya confuse ke Ellie dah. Nah, bukan bunga Pakma ke itu? Bunga Pakma.
Kan? Ya. Sebab statement ni Eli atas ni adalah untuk parasit. Mariana ni. Okey, dia adalah untuk parasit. Kalaulah perangkap lalat, ini adalah karnivor, dia tak pakai perumah. Ni tak pakai perumah. Periuk kera pun tak pakai perumah. So jawapan yang pakai perumah ada dua, sama ada pakma ataupun paku pakis tanduk rusa. Tanduk rusa. Tapi kat sini dia bagi perumah tu mati kan. So kalau mati adalah parasit. Sorry Eli buat awak confused. Saya pun tak tahu. Tak apa. Dia dekat macam ni dia nervous sikit lah. Okay tau. Tengok tumbuhan ini boleh berfotosintesis. Dan boleh menangkap serangga dan haiwan yang lain. So Eli nak dengar suara siapa? Teringin nak dengar suara siapa? Sekejap. Tak tahulah. Sekejap ya, saya mention kat awak kalau awak teringin. Okay, saya mention awak tengok nama siapa yang awak rasa teringin lama dah tak dengar. Ada Adlin, ada Fatia, ada Kalai, ada Mirzabi, ada Mirza N, ada Jimmy, ada Najiha, ada Syaz, ada Arina, ada Shooting. So, siapa? Kak Lai lah. Kalai. Okay, so Kalai, apakah jawapan dia Kalai? Kalai, are you there? Kalai? Ya. Jawapan dia mana? A, B, C atau D? Ya, cikgu. Jawapannya C. Bukan. Awak jawab apa? Kalai, kalau dia tak clear, you just type pun saya terima. Yang mana satu? Sekejap. Line awak saya tak dengar sangat. Lagi sekali tahu. Okay, jawapan dia apa? A, B, C, D. Korang dengar tak Kalai cakap apa jawapannya? Jawab tadi dia jawab. Dia jawab? Dia kata A, cikgu. Oh, alright. Okay, dia Jawab jawab A. Alright, so thank you so much Kalai. So jawapannya adalah A. Alright, dah last sekali. Nombor 10 terus. Okay, Rajah 2 menunjukkan dua jenis tumbuhan yang menjalani nutrisi yang sama. Ini adalah pokok langsui. Langsui. Ada orang sebut langsui, ada orang sebut langsuya. Saya pun tak tahu. Tapi yang saya tahu yang daun besar-besar ni lah. Okay. Kemudian, ini adalah pokok pakis tanduk rusa. So, ini adalah sejenis tumbuhan jenis apa ni? Dia dekat dahan pokok. Ya, okay. Kalai teringin nak dengar suara siapa Kalai? Last kali ni. Kita bagi penghargaan pada siapa ni? Nak jawab soalan ni. Kalai teringin nak dengar suara siapa? Last kali untuk yang ini. Kalai, are you there? Wina! Okay. Okay. Syaz, mana satu Wina? Okay, Rajah 2 menunjukkan. Ni pokok ni saya rasa korang pernah jumpa kot ni. Epiphyt. Ya, ini adalah tumbuhan epiphyt. Okay, right. So kita dah habis untuk bab 3. Tahniah everybody. Kita nak masuk bab 4. Okay, now. Bab 4 ni sebenarnya senang. Tetapi saya dah insaf sikit. So saya takut tumbuhan ni adalah something yang kita tak familiar. So basically kalau saya tak study, saya bagi awak pening. Pening dekat online ni lain macam sikit daripada kalau pening dekat dalam kelas. Sebab pening dekat online ni saya tak dapat tengok awak. So saya dah ready sikit lah nak ajar. Now, hari ni kita nak cerita masih lagi dalam bab tumbuhan. Korang tahan tau. Tumbuhan ni kita ada 7 bab. So kita ada bab 4, kita dah masuk bab 4, kita ada lagi 3 bab. Okay, hi Farah. Farah baru join. Okay now. So kat Farah kalau tiba-tiba dia tak join saya pelik sikit. Now, so dalam bab 4 ni kita cerita pasal pengangkutan dalam tumbuhan. So saya refresh tau.
Kalau manusia, kita dulu dah belajar manusia, sistem pengangkutan kita, dikenali dia sebagai apa? Sistem pengangkutan manusia paling utama. Sistem pengangkutan manusia paling utama. Sistem apa yang terlibat dalam pengangkutan? Intro balik masa tahun lepas. Dia ada kaitan dengan darah, dia ada kaitan dengan jantung. Sistem apa tu? Apa nama dia? Tahu. Sistem? Lagi sekali? Sistem apa Fatia? Sistem dia start huruf P. Pernafasan Bukan. Bukan, lepas tu bawah ni ada huruf D. Pengangkutan darah. Okey, darah betul. Bukan pengangkutan. Bukan pengangkutan. Peredaran. Ya, sistem peredaran. Saya main cuba je. Thank you. Okay, right. Sistem peredaran darah. Tapi kalau kita manusia, nama dia adalah sistem peredaran darah tertutup. Kalau saya tanya, kenapakah nama manusia ni sistem peredaran darah tertutup? Kenapa dia consider sebagai tertutup? Kalau serangga adalah terbuka. Kalau kita manusia, sistem peredaran darah tertutup. Tertutup tu actually merujuk kepada apa? Sebab ada 2 injap. Bukan tak tahu. Injap tu kalau kalau macam ni Tafatia, anything yang melibatkan injap, dia nak bagi aliran tu satu hala. Keyword tau. Kalau anything awak nampak soalan mengenai injap memastikan apa-apa aliran sehala. Sehala. Okay. Sehala. Okay. Now, so sekarang kita kata dia tertutup. Sistem peredaran darah. Darah tu kalau apa? Darah kita kalau apa? Merah. Merah. Tapi kenapa saya tak nampak merah kat awak? Kenapa tak nampak merah? Sedangkan darah tu kalau merah. Tapi kenapa kita punya kulit tak merah? Sebab yes, very good. Sebab darah kita dalam salur darah. So tertutup merujuk kepada sebenarnya darah kita terletak dalam salur darah. Kalau serangga ni refresh je balik tau. Sebab saya rasa korang dah muntah dengan tumbuhan, kita refresh balik yang hari tu, tahun lepas. Kalau serangga, nama sistem peredarannya adalah sistem peredaran darah terbuka. Disebabkan dia tak ada salur darah. Darah dia adalah hemolimfa yang dia terus bersepah. Kalaulah katakanlah korang nampak lipas tu tak sengaja korang terpenyek kan pakai kaki. Kan korang nampak darah dia terus keluar begitu. So dia tak ada salur darah. Tapi hemolimfa ni pula darah dia bukan warna merah. Dia adalah warna kekuningan sikit. Dia warna kekuningan sikit. Kekuningan kalau saya tak silap. Okay. Now, so sekarang kita baru masuk ke tumbuhan. Now, kalaulah dalam bab 4, sistem pengangkutan tumbuhan. Tumbuhan ni pun sama jenis tau. Dia macam kita manusia. Kita senang kata dia ada macam tumbuhan yang kompleks, ada tumbuhan tak kompleks. So senang kata macam ni. Tumbuhan kita ada 2 jenis. Satu adalah tumbuhan tak berbunga. Satu lagi adalah tumbuhan berbunga. Kalaulah tumbuhan berbunga ni yang kita boleh pecahkan kepada 2. Kita ada monokot dan satu lagi adalah eudikot. Kebanyakannya pokok yang besar-besar, berbunga dan besar, dia mesti ada sistem pengangkutan. Tetapi kalaulah contoh tak berbunga, contohnya adalah lumut. Kalau lumut ni dia adalah tumbuhan yang paling simple. Tumbuhan yang paling ringkas. So bila tumbuhan ni paling ringkas, tumbuhan macam lumut ni, dia tak ada sistem pengangkutan. Okay, dia tak ada sistem pengangkutan. Sebab dia ringkas, sangat simple, dia macam kulat saja. Ni tak ada dia tak perlukan sistem pengangkutan. Dia hanya cukup macam amoeba, hanya melalui resapan ringkas. Kenapa dia buat resapan ringkas? Saya tambah sikit tau. Lumut ni saya tambah sikit. Lumut ni saiznya adalah kecil. Bila saiznya kecil, jumlah luas permukaan
perisi padunya adalah besar. Bila jumlah luas permukaan perisi padunya besar, dia tak perlukan sistem pengangkutan. Dia ambil air tu hanya melalui proses resapan ringkas sahaja. Okey, tetapi dalam tajuk yang ini, kita nak cerita pasal sistem pengangkutan. Okey, now intro. Okey. Now, sistem pengangkutan. Bila kita cakap pasal sistem pengangkutan, ia melibatkan tisu apa? Ia melibatkan apa? Kalaulah katakanlah sistem peredaran darah manusia, kalau kita cakap pasal sistem peredaran darah manusia, mesti kita cerita pasal darah, jantung dan juga salur darah. Ya, kalaulah kita cerita pasal sistem pengangkutan, dia melibatkan ada satu tisu. Nama tisu tu adalah xylem. Dia melibatkan tisu xylem. Tisu vaskular. Dalam tisu vaskular, okey, dia akan melibatkan, tadi Fatia cakap xylem, satu lagi? Yes, satu lagi adalah flowworm. So hari ni kita nak cerita pasal xylem dan juga flowworm. Tetapi, okay, yang ini sebab tu saya kena baca dulu. Tetapi, okay, ini ini kalau boleh nantilah saya cuba cari buat lagi cantik. Siapa yang boleh buat macam yang kemas kerja dia kan. Kalau ada Bella rajin nak buat Canva ke, macam Ellie rajin ke, boleh buat lah. Part ni saya tak pandai nak explore lah, macam buat nota dalam ada iPad tapi saya tak pandai lah buat apps ni semua. Tulisan saya hodoh lah. Okay, siapa yang boleh nanti awak buat nota cantik-cantik untuk tajuk ni tau. Okay, now tajuk bab 4 ni, okay, saya buat nota macam ni biar senang awak nak faham tau. Bab 4 ni namanya sistem pengangkutan tumbuhan. So sistem pengangkutan tumbuhan tadi kita kata ia melibatkan adalah tisu vaskular. Okay, now tisu vaskular ni ada dua jenis. Satu adalah xylem, satu adalah flowworm. Again, dalam tajuk yang ini, sebelum kita tengok lebih detail, kita tengok xylem ni terdiri daripada apa. Okay, dulu awak dah belajar xylem ni fungsi dia mengangkut air. Dalam tajuk ni, kita stretch lagi dalam. Xylem ni sebenarnya terdiri daripada 5 bahagian. Dalam buku teks awak muka surat 77 tau. Okay, so xylem ni terdiri daripada apa? Okay, xylem ni terdiri daripada gentian. Awak nampak saja gentian ni adalah macam fiber tau. Dia memberi sokongan. Kemudian dia ada liang kecil. Okay, dia ada parenkima. Nampak saja parenkima adalah untuk simpanan. Dia ada simpan makanan simpanan. Kemudian ada salur-xylem dan juga ada trakit. Okay, so saya ulang slow-slow. Xylem ni sebenarnya kita pecahkan, dia ada 5 struktur. Dia ada gentian, dia ada liang, dia ada tisu parenkima, salur xylem dan juga trakit. Daripada 5 ni, ini saya tengah cerita dalam buku teks awak muka surat 77 tau. Tapi saya rasa kalau awak baca macam tu, saya takut awak pening. Sebab saya pun ambil masa nak bagi saya faham sikit kan. So, daripada 5 ni, awak bayangkan 5 orang adik-beradik. Biasanya 5 orang adik-beradik, awak bayangkan ada 2 je yang berfungsi. Maksudnya 2 tu yang ada tanggungjawab paling besar. So dalam xylem ada gentian, ada liang, ada parenkima, salur xylem dan juga trakit. Tetapi dalam 5 ni, 2 sahaja yang berfungsi mengangkut air. Which is salur xylem dan juga trakit. Okay, awak nak bayangkan salur xylem dengan trakit ni adalah senang kata dia lebih kurang sama tetapi ada beza. Saya nak bayangkan macam Fatia dengan Kimi. Bayangkan Fatia dengan Kimi. Katakanlah seorang tu kurus, tinggi. Seorang tu lebar sikit. So sama juga dengan salur xylem dengan trakit. Fungsi dia, dua-dua salur xylem dengan salur trakit ni, fungsi dia adalah angkut air. Dua-dua angkut air. Dua-dua adalah sel mati. Kenapa sel mati? Sebab dia tak ada apa-apa. Dia adalah lohong kosong je. Dia tak ada nukleus, dia tak ada sitoplasma, dia tak ada organel lain. Sebab tu kita kata salur xylem dengan trakit adalah sel mati. Dan bersamaan dia lain adalah kedua-duanya mengangkut air. Tetapi ada beza dia. Okay, kalau satu tu salur xylem, dia ada lignin. Kalau awak nampak saja di lignin tu adalah satu, orang kata dia adalah satu liang yang orang kata memberi sokongan mekanikal. Dia akan jadikan xylem tu lebih keras. Dan satu lagi, salur xylem ni adalah salur berterusan. Okay, so senang kata awak nampak saja lignin, dia akan beri sokongan. Okay.
Okay, kemudian kita ada trakit. Bezanya trakit dengan xylem. Trakit ni kurus. Panjang dan kurus. Okay, katakanlah ni Kimi. Dia panjang dan kurus. Dia tinggi. Okay, diameternya adalah kecil. Lepas tu dia ada hujung yang runcing. Okay, so yang ini pun dia ada liang. Okay, so kesimpulannya, xylem terdiri daripada 5 bahagian. Okay, ini adalah xylem. Okay. Right. Xylem terdiri daripada 5 bahagian. Ini dia punya gambar. Kita ada parenchyma, kita ada gentian, kita ada liang. Okey, kita ada trakit dengan xylem. Antara 5 ni, mana satukah yang berfungsi untuk mengangkut air dalam tisu xylem? Xylem dengan liang. Yes, xylem dan juga trakit. So senang kata, trakit dengan xylem ni yang mengangkut air. Apakah persamaan antara trakit dengan xylem ni? Apakah persamaan antara trakit dengan xylem ni? H2O. Mengangkut. Ada Yes, sel mati. dia ada sel mati. Sebenarnya sel mati dia ada liang dan saya tambah satu lagi dia boleh mengangkut air. Okey, kalau parenchyma, apakah fungsi parenchyma dalam struktur tisu xylem ni? Makanan simpanan. Yes, makanan simpanan. So kesimpulannya, tisu xylem ni sebenarnya bukan dia seorang. Tisu xylem ni sebenarnya terdiri daripada 5 struktur. So senang kata 5 struktur ini akan membentuk tisu xylem. So kita ada parenchyma, kita ada gentian, kita ada liang. Tak cantik lah pen ni. Okay, kita ada liang. Okay. And then trakit dan juga xylem. Okay, so far sampai sini okay tak? Okay tak? Okay. Apa-apa dia kena tunjuk gambar. So Okay. saya ambil gambar yang ni. So yang ini dah sudah. Tadi kan tisu vaskular ada 2 kan. Satu kita dah cerita pasal xylem. Satu dah cerita pasal xylem. Sekarang kita cerita pasal flowworm. So flowworm ni tak ada masalah. Awak dah tahu fungsi dia adalah mengangkut sebatian organik. Contoh sebatian organik ni sebenarnya adalah glukosa. Glukosa yang telah mengalami kondensasi menjadi sukrosa. Okey, sukrosa. Okey. So, kalau flowworm awak dah tahu dia adalah mengangkut bahan organik. So sekarang kita tengok struktur flowworm pula. Flowworm ni dia terdiri daripada 4 bahagian juga. Sama juga. Dia ada sel gentian, dia ada sel parenchyma, dia ada sel rakan dan dia ada tiup tapis. Okay, now this one. Antara 4 ni yang paling banyak fungsinya adalah sel rakan dan juga tiup tapis. Tetapi antara sel rakan dengan tiup tapis sebenarnya yang berfungsi mengangkut sukrosa adalah tiup tapis. So senang kata, kalau kita belajarkan flowworm tu fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis kan. Kalau saya spesifik lagi, okay, daripada flowworm ada 4 bahagian ni kan. Sel gentian, sel parenchyma, sel rakan dengan tiup tapis. Tiup tapis ni sebenarnya yang mengangkut sukrosa. Okay, now so kita tengok paling hero dan cerita ni. So, tiup tapis ni kita kenal dulu tiup tapis ni macam mana. Tiup tapis ni adalah satu bahagian yang dia adalah satu tisu. Okay, dia adalah satu tiup yang tak ada nukleus. Dia tak ada ribosom. Okay. And then dia tak ada vacuole pun. Dan sebenarnya dia adalah senang kata dia sel hidup. Tetapi saya nak bayangkan macam ni. Tadi kan kita belajar trakit dengan xylem dia adalah sel mati. Sebab dia kosong, lohong, kosong. Tapi kalau tiup tapis ni kita masih consider dia sebagai sel hidup. Hanya semata-mata dia ada sitoplasma bentuk berbenang. Tetapi walaupun dia sel hidup, dia cuma ada struktur yang paling basic je, which is dia ada sitoplasma. Tapi sitoplasma dia pun bentuk berbenang je, macam jejaring je. So kalaulah katakanlah tiup tapis ni nak bergantung pada sitoplasma sahaja, dia tak boleh menjalankan fungsi dia angkut sukrosa ni, tak boleh langsung. Tak boleh. Jadi, macam mana tiup tapis ni dapat menjalankan fungsi dia mengangkut hasil fotosintesis? Dia ada best friend yang sangat baik. Okay. Best friend dia tu kita kenal dia adalah sebagai sel rakan. Sel rakan ni punyalah baik sel rakan ni. Okay. Sel rakan ni. Alright. Dia akan memberi tenaga.
Okay. So, tengok kat sini kan. Serakan ni adalah BFF. Senang kata macam ni. Korang ada seorang. Nama dia Tut Tapis. Tut Tapis ni, dia punya tanggungjawab dia sangat besar. Tapi masalahnya, dia tak ada kuasa. Dia tak ada tenaga. Sebab struktur dia hanya ada sitoplasma bentuk berbenang sahaja. Tetapi dia kena mengangkut hasil fotosintesis. Jadi, dia ada BFF yang sangat baik. BFF tu boleh beri dia tenaga. Kenapa BFF dia boleh bagi tenaga? Okey, soalan. Apakah organel yang menjana tenaga? Apakah nama organel yang boleh menjana banyak tenaga? Mitokondria. Yes, mitokondria. So, serakan ni, specialnya serakan ni, dia ni sangat pemurah. Dia ada mitokondria yang lebih. Bila dia ada mitokondria yang lebih, dia ada ATP lebih. Bila dia ada ATP lebih, ATP yang lebih ni, dia boleh sedekahkan ATP dia tu kepada tiub tapis. So nampak tak kat sini? Sebab tu nama dia adalah serakan. Kalau bahasa Inggeris panggil dia adalah sebagai companion cell. Serakan paling baik. Okay, so kesimpulannya tiub tapis hanya boleh berfungsi jika dia ada serakan. Kenapa? Kenapa saya kata tiub tapis hanya boleh berfungsi jika dia ada serakan? Kenapa? Sebab serakan fungsi mitokondria. Yes. Kalau dia ada banyak mitokondria, dia buat apa, Farah? Dia bagi dekat tiub tapis. Dia kongsi. Yes. Dia akan share tenaga dia kepada tiub tapis. Okay, now ciri-ciri tiub tapis sebelum saya terlupa. Ciri-ciri tiub tapis, antara tiub tapis ni dia ada plat tapis. Macam ni tau. Kalau lah xylem tadi, dia adalah salur berterusan macam ni. Dia panjang begini. Tetapi kalaulah dia tiub tapis ni bentuk dia macam ni. Empat segi tepat. Bukanlah empat segi tepat, maksudnya macam ni lah. Dia ada macam fragment-fragment. So antara tiub tapis ni, dia ada liang kecil. Antara yang ini, kita panggil dia sebagai plat. So, tiub tapis ni terdiri daripada plat tapis, which is ada liang-liang. And then dia ada sitoplasma bentuk berbenang. Okay, now kita tengok gambar dia yang ini. Kalau dalam buku teks awak ada. Okay, tapi saya suka yang old school yang ni. Now, so struktur flowworm dan serakan. Okay, flowworm ni terdiri pada gentian, parenkima, tiub tapis, okay, tiub tapis dan juga serakan. Lagi sekali macam saya cakap, antara struktur flowworm yang paling berfungsi banyak adalah tiub tapis dan juga serakan. Okay, now, so dalam tiub tapis ni ada apa? Tengok saya ambil sini. Ini adalah tiub tapis. Yang saya lukis warna merah ni tiub tapis. So, tiub tapis ni, dia terdiri daripada plat tapis. Lepas tu, dia ada liang-liang. Lepas tu, dia ada berbenang sitoplasma. So, ini adalah struktur dia. Nah, kalau serakan, apakah ciri unik dalam serakan tadi saya kata? Dia adalah sel normal, tapi dia ada satu ciri unik dia. Dia ada apa? Banyak mitokondria. Yes, dia ada banyak mitokondria. So mitokondrianya adalah paling banyak. Tadi saya lupa pula mitokondrianya adalah banyak. So tiub tapis ni fungsi dia adalah angkut bahan organik. Okay. So far sampai sini okey tak? Saya laju sangat tak? Okey tak? Okey Alright. Okay. Yang ni saya cuba study untuk awak sebab saya sebenarnya saya belajar benda ni kat Matrix. Bila masa saya belajar dulu kat Matrix, saya ingat lagi bila lecturer saya ajar time ni, saya rasa saya dah macam lost je. So sebab tu saya dah siap lukis sikit untuk awak. Dan satu lagi saya takut dengan budak pertanian. Budak pertanian buat saya rasa, saya takut bagi ajaran sesat kat dia orang. Okay. Saya takut dia clash dengan Cikgu Farizan ajar. So ada baiknya lah. Baiknya satu dia paksa saya study. Okay. Now, so ini adalah pokok. Ini je lah paling cantik saya boleh buat tau. Now, bayangkan ini adalah pokok. Now, kita cerita dulu adalah daripada xylem tau. So, xylem ni fungsinya tadi kita dah cakap, fungsinya adalah untuk angkut air. Saya ambil warna kuning kot. Tak cantik, hijau kot. Fungsi dia adalah untuk angkut air. So,
keyword dia macam mana xylem ni boleh angkut air. Jalan cerita dia tau. Awak ingat jalan cerita dia. Kalau angkut air adalah daripada akar pergi ke batang. Daripada akar pergi ke batang, pergi ke daun. So far, are you okay? So sekarang kita cerita pasal fungsi xylem tau. Fungsi xylem adalah mengangkut H2O. Sekarang kita belajar aliran H2O tu, the flow of H2O. So aliran H2O ni, air tu mengalir dari mana? Air tu adalah mengalir daripada, flow dia adalah daripada tanah. Air tu akan meresap pergi ke akar. Okay. Kemudian pergi ke batang, pergi ke daun. Kenapa air tu mesti diangkut pergi ke daun? Kenapa air tu perlu diangkut daripada tanah sampai ke daun? Kenapa air tu mesti sampai daun? Wajib sampai daun. Untuk menjalankan fotosintesis. Yes, sebab air tu adalah bahan mentah untuk proses fotosintesis. Okay, so far saya okay kan? So saya ulang lagi slow-slow. Okay, fungsi xylem adalah mengangkut air. Mengangkut air daripada mana? Mengangkut air daripada akar, batang ke daun. So air ni kenapa perlu dihantar pergi ke daun? Sebab air ni diperlukan dalam proses fotosintesis. Sebab air adalah bahan mentah dalam proses fotosintesis. Okay, now so far okay Now, macam mana air ni boleh bergerak masuk ke dalam akar adalah secara osmosis. Bila dah sampai ke akar, dekat akar ada xylem. Dekat batang ada xylem. Dekat daun ada xylem. Okay, right. So bila sampai kat daun, okay, air itu akan digunakan dalam proses fotosintesis. Air itu hasil fotosintesis adalah glukosa. Tetapi glukosa ni adalah monosakarida. Ingat tak? Kalau satu begini, kita kenali dia sebagai monosakarida. Okay. Now, glukosa ni monosakarida. So saya flashback lagi sekali tau. Karbohidrat ada 3 jenis. Satu adalah monosakarida. Mono ni stand for satu. Sakarida. Kita ada polisakarida, disakarida. Dan satu lagi adalah polisakarida. Tak jumpa. Sini adalah polisakarida. Glukosa adalah termasuk dalam monosakarida. Glukosa. Kalau sukrosa, dia adalah disakarida. Okay. Kalaulah dalam buku teks awak punya tajuk ni dia dah sangat detail tau. So saya cuba explain as simple as I can. Okay. Awak dah tahu hasil dalam proses fotosintesis adalah glukosa. Saya takut nanti awak confused. Okay, kenapa pula kalau awak baca buku teks dia kata guna perkataan sukrosa. Sebab glukosa ni nanti akan mengalami kondensasi membentuk sukrosa. Okay, now sekarang. Okay, saya ambil ni pula. Hijau dia. Sekarang, sukrosa ni yang ada dekat daun. Okay, dia perlu diangkut pergi ke batang dan juga akar. Okey, apakah nama tisu yang boleh mengangkut sukrosa ke batang dan akar? Phloem? Phloem. Yes, phloem. Okey, now proses, dia ada satu perkataan ni tau. Proses sukrosa ni diangkut oleh phloem ke batang dan akar. Proses ini kita kenali dia sebagai translokasi. Pernah dengar perkataan translokasi tak? Tak. Okay, alright. So ini adalah pertama kali awak dengar translokasi. So translokasi, kesimpulannya translokasi adalah proses sukrosa diangkut oleh phloem ke seluruh bahagian tumbuhan yang lain. So saya tulis kat sini conteng dia. Okay, apakah itu translokasi? Dia adalah
proses pengangkutan sukrosa dari daun ke bahagian tumbuhan lain, ke bahagian tumbuhan lain. Yang ini kita akan cakap nanti. Okay, now. So, sekarang kita buat latihan. Okay, latihan. Ni saya malas. Saya rasa saya takut opening. Masa ni saya buat nota ni, saya hanya copy paste. Saya tak sempat study. Bila saya baca, saya rasa saya takut saya bagi budak pening. So, basically saya terus buat nota baru. Okay, jap. Tak. Okay, now. So, soalan nombor 1. Marilah kita buat latihan untuk nombor 1. Okey, adakah semua tumbuhan memerlukan sistem pengangkutan? Wih, siapa tu? Adakah semua are you sure ya? Tak. Tak. Okey, kalau tumbuhan yang memerlukan sistem pengangkutan biasanya adalah tumbuhan-tumbuhan yang saiz besar, betul tak? Tapi kalau tumbuhan yang simple yang kata dia macam lumut, tumbuhan tu sangat simple, dia tidak memerlukan sistem pengangkutan. So jawapannya adalah tak. Terangkan, jelaskan. Tak, tidak, ada ke tak? Okey. Tidak. Okey, macam mana nak terangkan tadi? Tidak. Kerana tumbuhan seperti lumut, saiznya macam mana? Lumut. Saiznya? Lumut tu. Lumut. Yeah, tumbuhan seperti lumut. Saiznya adalah kecil. Bila saiznya adalah kecil, saya cakap apa? Jumlah. Luas. Permukaan tinggi. Permukaan perisi padunya adalah tinggi. Jika saiznya kecil, jumlah luas permukaan perisi padunya tinggi, dia tak perlukan sistem pengangkutan. Air tu diangkut secara apa? Tinggi. H2O. Yes, H2O. Boleh diangkut secara resapan ringkas. So, keyword dekat sini tau. Ini macam contohnya yang ini, sistem pengangkutan ni macam saya nak bagi satu contoh macam kita dengan amoeba. Saya ambil satu contoh ni nak bagi awak faham. Kalau kita manusia, saiz kita adalah besar. Bila saiz kita adalah besar, jumlah luas permukaan perisi padu kita adalah kecil. Bila jumlah luas permukaan perisi padunya kecil, kita tak boleh guna resapan. So, kita mesti ada sistem pengangkutan. Ini adalah rules dia tau. Tetapi kalau contoh amoeba saiznya adalah kecil. Bila saiznya kecil, jumlah luas permukaan perisi padunya besar. Oleh itu, dia tak perlukan sistem pengangkutan. So dia hanya perlukan maksudnya bahan-bahan yang diperlukan oleh sel hanya boleh senang diangkut melalui resapan ringkas. So sama juga dengan tumbuhan. So katakanlah macam lumut, seperti lumut ni saiznya kecil. Bila kecil, jumlah luas permukaan perisi padunya besar. So H2O boleh diangkut secara resapan ringkas sahaja. Okay, question number 2. Okay. Sebatang pokok diserang oleh sejenis bakteri yang memusnahkan salur xylem-nya. Ramalkan kesan yang berlaku kepada pokok itu. So jawapan dia adalah negatif semua. So xylem. Apa fungsi xylem? Angkut air. Angkut air. So bila xylem dia rosak? Tak dapat angkut air. Ya, xylem tidak dapat angkut air. Tapi dia kata ramalkan tau. So akhirnya dia mati. Kenapa saya kata akhir dia mati? Ramalan saya dia mati. Tapi kenapa dia mati? Xylem tidak dapat angkut air ke daun. So, oleh itu, apa kat daun? Fotosintesis. Yes, so proses fotosintesis tak berlaku.
Berlaku. So tiada glukosa. Tiada glukosa dihasilkan. Akhirnya hasilkan pokok mati. So tumbuhan akhirnya mati. Right, so question number 3. Okay. Pengangkutan sebatang organik seperti sukrosa secara pengangkutan aktif di tiub tapis memerlukan ATP. Bagaimanakah proses ini dapat berlaku walaupun tiub tapis mempunyai bilangan mitokondria sikit? Serakan. Tolong. Yes. So, serakan. Buat apa serakan ni? Serakan. Mitokondria. Okay. Serakan mempunyai banyak mitokondria. So, yang menjana ATP. So, apa macam mana nak buat dia? So, ATP tu? Serakan membekalkan ATP. Serakan membekalkan ATP kepada tiub tapis. So, serakan membekalkan ATP kepada tiub tapis. Yeay, Alhamdulillah. So, kesimpulannya hari ni kita belajar tisu vaskular ada berapa jenis? Tisu vaskular ada berapa? 2. Mana satukah yang mengangkut air? Xylem yang mengangkut air. Okey, manakah satu yang tisu xylem ni ada 5 bahagian. Kita ada gentian, kita ada liang, kita ada parenkima, xylem dengan trakit. Antara 5 yang saya sebut ni, manakah satu yang berfungsi mengangkut air? Xylem dan trakit. Yes, xylem dan trakit. Okey, flowworm ni pula terbahagi kepada 4. Dia ada sel gentian, dia ada sel parenkima, sel rakan dengan tiub tapis. Antara 4 ni, mana satukah yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis? Sel rakan dengan tiub tapis. Are you sure? Tiub tapis. Farah, serakan tu macam dia punya sugar daddy tau Farah. Farah, yang buat kerja adalah tiub tapis. Yang bagi dia duit, yang bagi dia tenaga adalah serakan. Tapi yang berfungsi angkut sukrosa tu tetap tiub tapis. Serakan tu yang bagi dia duit. Bukan duit lah, bagi dia tenaga. So nak cakap sugar daddy lah kan. Alright, so sugar mami sekati awak lah. Okay, so itu sahaja. Do you have any question? Susah sangat tak? Susah tak? Masih bertahan ya? Ya, Masih bertahan. Alright. So kita ada lagi 3 bab.